Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menjawab satu soalan daripada rakan saya Ismo Haidi Ismail, di mana beliau telah bertanya bagaimana tip untuk berkayuh mendaki bukit, dan dia juga menghadapi masalah tentang kebas tangan. Jadi kita akan berkayuh daripada Simpang Pulai ke Cameron Highland sejauh lebih kurang 90 km, lebih kurang 1500 meter elevation. Jadi saksikan video ini sehingga penghujungnya. Untuk newbie kan, apa yang kita kena bersedialah sebelum kita naik bukit ni? Cuma kalau rajin kita buat cadence ni banyak. Macam rider baru kan, dia cadence, tak tarik cadence, buat 10-20k cadence, insyaAllah mesti boleh naik. Tapi jangan push dulu lah. Untuk sementara ni kita layan je cadence, insyaAllah boleh naik. Okey, cadence ni untuk orang yang baru ni, dia mungkin tak faham sikit kan. Jadi cadence ni macam mana? Gear dia macam mana? Di depan tu dia ada 2 gear kan selalunya lah. Jadi dia pakai big ring ke small ring ke? Okey, sekarang kita pakai small ring lah. Kalau cadence mesti small ring kan. Okey. Belakang kita maintain 3, 4, 4, 5 macam kita maintain. Tak kita maintain itu. Sebenarnya kaki cadence lagi kuat pakai kaki heavy. Kalau cadence tak semestinya rider boleh heavy tak boleh cadence. Itu sebab rider Malaysia ni banyak heavy boleh, bila tam bukit dia out sebab cadence dia tak cukup. Tapi heavy dia memang ada. Tapi kalau rajin cadence, tak hari cadence, dan sekali-kali kita nak heavy juga lah kan, untuk long time kan. Tapi pada saya lah, rider baru ni kalau mula-mula kayuh, kita main cadence ni. Okey, jadi yang kaset belakang tu dia macam kaset di tengah, dan yang besar tu lah. Yang besar tu lah. Okey, dia main kat situ je lah. So itulah Coach Izzat. Okey, dia ex pilot lah. Dia akan bersama-sama kita kayuh ke Cameron hari ni. So are you joining us? Are you joining us? I'll join you up. Alright. So Cameron, is it your first time or you been here? Alright, many times. Well seasoned. Alright, cool. Alright, so I have a channel, Sembang Basikal is free. So later you can check out. So this video gonna be in that channel. Oh wow. Alright, so we're gonna sharing about climbing. So today tutorial is about climbing. Alright, it's good for newbies, those who are new in cycling. Oh right, okay, that's cool. Alright, all the best. See you up there. Up there. Yeah. Good luck. Yeah, good luck. What's your name? Call me Nan. Nan. Yeah. Okay, Fabian Nan. Alright. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Okey, kita akan bermula rintangan kita yang pertama. So ini akan bermula kita berkayuh, iaitu ke Cameron Highland. So kawasan ni kita panggil divider. So divider ni, apa yang kita akan buat, kita akan main cadence saja, iaitu small ring dan big cassette. Tengok
kita ada game folding. Kalau game folding boleh buat, mesti anda boleh buat juga. So trik dia, kita kena sediakan minda. Tengok mereka pasang muzik berkayuh sambil berhibur. Sedap lagu ni. Sedap lagu ni. Ini yang semangat kayuh ni. Macam tu lah, kita kena relax, hibur, layan je. Assalamualaikum. Okay, kita layan je. Layan je. Relax, enjoy, enjoy pemandangan. Cuaca pun baik ni. Betul, layan. Okey, so kita kena bersedia dari segi minda. Kita jangan stres-stres sangat. So kita kayuh. Sebab itulah dalam banyak video saya berkongsi tentang cadence. So inilah pentingnya cadence. Jadi kalau anda punya cadence yang baik, bagilah bukit ke, bagilah jalan yang turun bukit ke, jalan tar ke, flat ke, so kita dapat melaluinya jika cadence kita betul. Okay, divider ni memang terkenal dalam road kamera ni sebab dia memang yang dia terus bagi yang paling tinggi. Okay, yang paling di mana gradientnya terus tinggi. Kemudian kalau kita lepas kawasan divider ni, fasa pertama ni, jadi kita insyaAllah tak ada masalah untuk climbing yang lain-lain. Jadi di sini seperti coach Izzat tadi, kita telah berkongsi, dia kata kita pakai small ring. Jadi kita tukar small ring siap-siap, dan kemudian kita bermain dengan kaset. Kaset pun kaset yang tadi coach kata 45. 45 tu lebih kurang tengah lah. Kalau kita ada 10 atau 11 speed, jadi kita pakai kaset yang tengah hinggalah ke besar. Kalau susah lagi climbing, tukar kepada kaset yang lebih besar. Jadi kayuhan kita lebih ringan, kita dapat menaluki bukit ni. Jangan panik, relax, kontrol pernafasan, enjoy pemandangan. So begitulah. Jadi divider ni, kalau mereka yang tak tahu, mereka terperanjat lah. Mula-mula kita dah bagi yang mencabar, jadi ada yang patah balik selepas ni. Jadi itulah orang-orang yang datang ke Perak ataupun orang daripada Perak sendiri, warga Perak sendiri, beruntung kita ada route yang macam ni. Ini adalah terbaik kawasan latihan untuk climbing. Baiklah, sekarang saya akan cerita sikit lah, kita sembang sikit pasal pernafasan ni. Jadi bagi saya, mengikut pengalaman saya, jadi jantung kita bila berkayuh ni, mungkin jantung saya pada mulanya dalam 3 km contohnya, jantung kita bergantung pada individu lah, akan laju. Jadi macam ni, heart rate saya dalam 140, 150. Ini saya belum mencut lagi. Saya boleh pergi sampai 160, 170 kalau saya mencut kayuhan lah. Jadi ini biasa. Jadi selepas 5 km kayuhan, sebenarnya jantung saya, pernafasan saya akan stabil semula. Yang penting kita relax, jangan gelabah, dan kita monitor juga heart rate, jangan terlampau laju. Jadi takut adalah mereka-mereka ada penyakit lain kan. Tapi saya
Saya tahu keupayaan saya sebab saya memang tengok Strava. Saya memang analisa keupayaan saya. Sebab itulah pentingnya kita tahu ilmu-ilmu tentang analisis, tentang data. Jadi kita dapat tahu prestasi kita dan keupayaan kita. Itu penting. Hampir 5 km ni. Jadi saya rasa divider ni pun, iaitu bahagian pertama ni dah nak habis. Saya dah hampir taluki, iaitu fasa pertama divider. Saya rasa ini pun mungkin dalam 150 hingga 200 meter elevation. Nanti kita boleh tengok data Strava, tengok yang divider ni, kawasan yang pertama ni, berapa elevation dia. Okey, maksudnya kita dah sampai, jalan pun dah mendaftar. Jadi bagi saya ini terlampau mudah kan, alhamdulillah. Sebab saya dah berapa kali lalu di sini. Bukan sebab saya hebat, bukan sebab saya terror, tapi sebab saya dah selalu naik kamera ni. Bila sepatutnya kita tukar gear? Bila kita nampak bukit dah start climbing, kita tukar siap-siap kepada small ring. Jadi kita hanya bermain dengan kaset, iaitu gear belakang. Jadi kita rendahkan sedikit. Kalau terlampau rendah, kayuhan terlampau laju, jadi kita nak beratkan sikit gear, kita ubah kaset kita kepada kaset yang lebih kecil sedikit. Jadi di situlah bila kita telah tukar kepada small ring, kita sebenarnya dah selamat. Jadi kita hanya bermain dengan kaset. Okeylah, mereka yang padu tu biarlah mereka nak attack bukit ni, itu pulang pada mereka lah. Tapi kita yang baru ni, newbies, jadi kita cuma tukar kepada small ring dan kita bermain dengan kaset. Itu saja. Mudah kan? Boleh faham kan? Alright, kita sekali-sekala kita akan jumpa naik turun yang dipanggil Dragon Back. Jadi kerana ni semua ada. Kita ada steep climbing dan kita ada Dragon Back roller coaster. Naik turun lah maksud dia. Okey, jadi kita layan saja. So kita tengok pemandangan ni memang superb. Okey, sambil kita dengar alam semula jadi. Ada bunyi burung, ada bunyi monyet, ada bunyi air terjun, keindahan alam. Dan kita tengok jalan ni baru saja diperbaiki. Tengok semua cantik jalan ni, berkilat, masih berkilat. Dan kita tengok pokok-pokok, kehijauan alam maya. Jadi memang cantiklah pemandangan di sini. Untunglah orang yang tinggal di Perak ni, jadi mereka dapat berkayuh di kawasan yang sangat super amazing ni. Baiklah, katalah selepas kita melepasi bukit, so adakah kita terus tukar gear, iaitu crank ataupun chain kepada big chain? Okey, jawapannya tidak. So kita relax dulu, kita bermain dengan kaset, turunkan kaset kepada kaset yang lebih kecil supaya kayuhan kita lebih berat sedikit. Sebabnya ialah mungkin di depan terus ada bukit lagi. Jadi macam gini dah start climbing. Jadi kita tak perlu dulu tukar kepada crank yang besar. Kita relax dulu, bermain dengan crank ataupun chain yang kecil dulu. Kita bermain kaset, turunkan kaset kepada kaset kecil, biar kayuhan kita berat sedikit. Kemudian kita tengok keadaan jalan macam mana. Begitulah. Dan kalau kita memang confirm, kita tahu jalan ni memang hanya turun bukit, barulah kita tukar kepada chain yang lebih
besar. Baiklah, sekarang saya nak cerita sikit pasal tip tentang posisi tangan. Sebab Ismail Hadi ada bertanya tentang tangannya yang sering kebas. Jadi memang biasa tangan kebas ni sebab kita terlampau, kalau kita tumpu hanya pegang di satu tempat saja, memang tangan kita akan rasa kebas. Jadi kita pun boleh relax. Jadi macam kayuhan ni relax, tak ada masalah. Jadi kita boleh goncang tangan kita, relaxkan sikit. Dan cara kita pegang, so kita boleh pegang di atas, kita boleh pegang di drop, kita boleh pegang di bahagian atas ni, handlebar, ataupun dipanggil hood. Jadi tak ada masalah, kita boleh ubah-ubah. Lepas katalah 15 minit, setengah jam, kita ubah posisi tangan kita. Jadi insyaAllah dengan mengubahkan posisi di mana kita pegang handlebar ni, jadi dia akan mengurangkan kemungkinan tangan kita kebas lah. Dan kalau kebas, kita kadang berkayuh sebelah tangan. Dan sebenarnya tangan kita kena kendur. Kita kena kendur, bukan tegak begini. Boleh sekali-sekala nak tegak, kendurkan tangan kita bentuk 90 darjah, supaya badan kita lebih aero dan juga tangan kita lebih relax. Okey, itu tip pasal tangan, menghindari tangan kebas. So pemandangan yang superb. Assalamualaikum. So relax dulu. Power sekali. Canyon Ultimate CF Carbon Fiber SL. Okay Wan, dah berapa lama berkayuh ni? Saya baru 6 bulan. 6 bulan? Wow, 6 bulan dah dapat tiket Cameron 2 kali. 2 kali pula tu. Wah, kalau Wan boleh buat, mesti newbies yang lain pun insyaAllah boleh buat kan? boleh. Yang penting apa Wan? Apa strategi dia? Strategi cuba je. Cuba je. Cuba je. Just do it Just do it. Okay. Cuba saja. Dari segi minda macam mana? Mindset macam mana? Mindset, anggapkan benda ni satu benda yang seronok. Seronok kita enjoy je. Enjoy kita layan je. And then you all boleh tengok kat belakang, tengok view. Memang terbaik. Superb kan? Superb. Inilah keindahan alam kan? Kita kena bersyukur kan? Menikmati. Ini cara kita bersyukur juga ni. Dah lama duduk rumah, kita keluar. Dah boleh keluar, kita keluar. Ya. Okay, terima kasih Cik Wan. All the best. Alright. Kayuh dalam 33 km. So saya rasa dalam 10 km ataupun 12 km kita akan sampai. Okay, jadi tak jauh dah ni. Jadi kita kena santai, keep grinding. Okay, keep using cadence. Jadi kaki pun tak ada cramp, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan sampai. Jadi sekali-sekala kita akan naik turun bukit ni. Jadi kita rendahkan, ringankan gear. Jadi insyaAllah teknik main gear ni kalau betul, kita boleh taluki kamera ni. Okey, sekarang lebih kurang 42 km, 1300 meter elevation. Kita telah sampai ke Cafe Banjaran, ataupun tempat ini dipanggil Banjaran. So di sinilah orang ambil gambar, berhenti sekejap, pergi minum air. Ini semua dah berjaya menaluki selamat datang, renew lesen. Jadi Cip, kita tanya sikit Cip lah. So apa komen kayuhan kali ni, apakah tip-tip? Oh, tips-tip lah. Mental kena kuat. Mental kena kuat. Penting mental kena kuat, layan cadence je. Orang nak laju biarkan. Kita follow kita punya pace. Janji sampai. Itu saja. Terima kasih Cip Mio.
Okey, ni soalan teknikal sikit lah. Tak boleh bagi soalan senang-senang kan? Aduh. Okey, ada tip pernafasan tak? Kayuhan climbing ni. Pernafasan biasalah, kontrol je lah kan. Ikut tengoklah berpandu pada kita punya heart rate-nya kan. So maintain kita punya cadence. Tu je lah. Janganlah push sangat. Jangan push sangat, tak sampai atas dah bong. Okey, itu dia. Gearing pun kena guna yang betul lah. Okey, terima kasih Chemio. Chemio, kalau Chemio memang kalau apa-apa Chemio kayu tu dia double. Saya double daripada Chemio. Okey, itu kehebatan Chemio lah. Okey, alright, itu saja. 9 kilo. Ni 9 kilo dia electronic shifting. Dia tekan macam game lah. Website memang standard lah datang sini. Ini dia import terus daripada Germany. Kita order online, terus dia hantar lah kat Malaysia. Pasang sikit je, dia handle, dia pasang dengan seat post. Lepas tu tayar, senang je. Seat telok. Seat telok. Ni jaga telok ni. Lepas tu dia ada ni. Ini pun macam bila jalan tak rata, dia tu lah, absorber lah. Fleksibel. Dia fleksibel. So ni fleksibel, ini pun fleksibel. Ini dia boleh 100 pun boleh. Kalau orang berat 100 kg pun boleh. Okey, terima kasih. So lepas berkayu, lauk pun sedap. So kita akan melalui satu terung. So ini juga menandakan bahawa kita sudah hampir ke sempadan. Selamat datang Cameron Highland. Jadi kita telah mula nampak, iaitu selamat datang ke Cameron Highlands, Pahang, Darul Makmur. Alhamdulillah. Ini bermakna kita telah renew lesen. Jadi kalau orang tanya, lesen dah renew belum untuk Cameron? So inilah kemuncaknya, iaitu dipanggil lesen selamat datang Cameron Highland. Alhamdulillah, kita telah sampai ke selamat datang Cameron Highland. Inilah yang dipanggil sempadan di antara Perak dan Pahang, iaitu sempadan Cameron Highland. Dan alhamdulillah, sebenarnya bila naik ni, kita telah untuk jarak lebih kurang 45 km pada elevation 1500 meter dan mengambil masa lebih kurang 3 jam lebih. Oh! Come on, sikit lagi. Sekarang kita telah turun bukit. Jadi kita nak beratkan basikal kita. Jadi biar dia berat dan badan kita menegak sikit supaya biar angin ini tampan badan kita dan dia memperlahankan sedikit basikal kita. Kalau kita terlampau aero, dia akan buatkan terlampau laju. Jadi takut anda panik lah untuk mereka yang baru lah. Jadi yang otai tu terpulang lah kepada mereka. Tapi untuk newbie, saya sarankan kita tegakkan sikit badan, dia angin ni memperlahankan kayuhan kita. Tapi yang penting ialah kawalan terhadap basikal kita. Itu yang penting sekali untuk keselamatan. Jadi di sini kita
kita memang kurang sikit pakai tenaga sebab kita lebih kepada kawalan. Dan kalau kita perlukan brake dia, jangan brake terlampau kuat, brake perlahan dan beralih kiri dan kanan. Kiri dan kanan, sedikit-sedikit. Jadi itu boleh memperlahankan basikal kita dan basikal kita ataupun brake pad taklah terlampau panas ataupun kita takutlah brake secara mengejut. Jadi itu membahaya, nanti kita terlompat pula macam Superman. Jadi yang penting ialah kita brake perlahan-lahan, kita kawal kita punya kayuhan. Kita turun bukit ni, yang penting utamanya mereka yang bawa road bike, hati-hati tentang potholes, lubang-lubang di jalan raya. Jadi saya sarankan pakai cermin mata untuk cycling. Jadi sebab cermin mata yang khas untuk cycling ni ada yang teknologi prism ataupun polarized. Dari jauh anda dapat melihat